Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, baru-baru ini saya memulakan siri video yang baru menjelaskan tentang keutamaan dan adab-adab solat berjemaah. Dan saya baru saja membacakan dua hadis. Hadis pertama menerangkan bahawa solat berjemaah itu dilipat gandakan ganjarannya sebanyak 25 kali ganda. Sementara hadis kedua pula menerangkan bahawa solat berjemaah itu lebih afdal, lebih utama berbanding solat bersendirian sebanyak 27 darjat. Maka saya mendapat soalan yang bagus, yang dengan soalan itulah atau kerana soalan itulah saya membuat video ini. Soalan itu berbunyi, solat jemaah yang dimasukkan oleh hadis-hadis tersebut dengan keutamaan-keutamaannya itu, apakah merujuk kepada solat berjemaah di masjid sahaja atau termasuk juga solat berjemaah di rumah, khasnya di kalangan ahli-ahli keluarga di rumah? Okey, apakah termasuk sama ya? Jadi video ini saya akan menjelaskan tentang isu tersebut ya. Pertama sekali, hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan tentang keutamaan solat jemaah semuanya merujuk kepada solat berjamaah di masjid atau apa-apa binaan yang dikenali oleh masyarakat setempat, ahli qaryah itu, sebagai tempat untuk mereka melaksanakan solat secara berjamaah. Sebab bila kita kata masjid di Malaysia ni, alhamdulillah memang banyak binaan masjid. Yang disebut sebagai surau pun sebenarnya tengok-tengok macam masjid juga. Tetapi ada negara-negara lain, negara barat ke, di Jepun ke, di Korea ke, di mana masjid mereka ialah rumah kedai. Rumah kedai 2-3 tingkat tu, itulah masjid mereka. Masjid mereka ialah salah satu rumah di taman perumahan yang mereka sewa dan mereka jadikan masjid. Masjid mereka kadang-kadang ialah gereja. Okey, jadi apa-apa binaan yang difahami oleh masyarakat setempat, oleh ahli qaryah itu sebagai pusat untuk mereka berhimpun dan melaksanakan solat secara berjamaah, dan dikumandangkan azan, di situlah juga mereka solat Jumaat, di situlah juga ada khutbah, di situlah pusat aktiviti mereka sebagai umat Islam. Itulah yang dimaksudkan sebagai masjid ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, hadis-hadis yang Nabi SAW menyebut tentang keutamaan solat berjemaah semuanya merujuk kepada solat secara berjemaah di masjid dan bukannya di rumah. Kenapa saya berkata sedemikian? Kenapa saya menyempitkan istilah jemaah itu hanya kepada masjid dan tidak pula berjemaah di rumah? Okey, kerana meskipun ada hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan solat jemaah, di sana ada juga hadis-hadis yang mengancam mereka yang enggan solat berjemaah, dan yang dimasukkan dalam ancaman tersebut ialah mereka yang enggan solat di masjid. Salah satu daripadanya hadis yang masyhur riwayat Imam Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud, Rasulullah SAW yang bermaksud, aku berhasrat, aku merancang akan menyuruh seseorang melaungkan iqamah, maknanya azan sudah, tetapi iqamah nak start dah solat jemaah, sementara aku dan beberapa lelaki yang lain akan pergi meronda dan membakar rumah-rumah yang orangnya solat dalam rumah tersebut. Nabi SAW tak bezakan sama ada orang tu sedang solat berjemaah atau bersendirian dalam rumah itu. Tapi Nabi tak buat. Nabi tak pergi bakar. Tetapi adanya perancangan, adanya hasrat baginda, apabila dah masuk waktu, dah azan, kemudiannya iqamah, tapi suruh orang lain iqamah, baginda bersama beberapa lelaki lain akan meronda mana-mana rumah yang orangnya solat dalam rumah, tidak ke masjid untuk solat, dan akan bakar, bukan ketuk pintu suruh keluar tak, dan akan membakar rumah-rumah tersebut. Alhamdulillah Nabi tidak melakukan sedemikian. Jadi hadis ini antara yang menunjukkan bahawa apabila dibicarakan tentang solat jemaah, ia merujuk kepada solat jemaah di masjid atau apa-apa binaan yang dikenali oleh masyarakat di tempat itu sebagai masjid mereka, dan bukannya di rumah. Hadis lain sebagai contohnya tentang munafik. Antara ciri-ciri pada zaman Rasulullah SAW dulu untuk mengenali orang munafik ialah mereka tidak hadir ke masjid untuk solat jemaah.
mereka tidak hadir ke masjid untuk solat jemaah. Jadi sekali lagi saya ulangi tuan-tuan dan puan-puan, hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan tentang keutamaan solat jemaah, 2 telah saya baca sebelum ini. Ada banyak lagi yang saya akan baca insya-Allah secara bertahap-tahap. Semuanya merujuk kepada solat berjemaah di masjid atau apa-apa binaan yang dikenali oleh masyarakat setempat, ahli qaryah itu, sebagai masjid mereka. Okey? Kenapa? Sekali lagi, kenapa? Kerana terdapatnya ancaman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas mereka yang enggan solat berjamaah di masjid, ya. Berdasarkan hadis yang tadi saya bacakan itu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merancang untuk membakar rumah-rumah yang orang solat dalamnya. Bukan orang tak solat tau. Orang solat tapi dia solat dalam rumah, dia tidak pergi ke masjid. Berdasarkan hadis itulah mazhab Hambali berpandangan bahawa solat jemaah itu hukumnya wajib. Sementara bagi mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i, solat berjamaah itu ialah sunat muakkadah, kerana Rasulullah SAW tidak pergi membakar rumah-rumah tersebut, ya. Okey, jadi ini clear, ya, tentang hadis-hadis tersebut. Baik, lalu bolehkah kalau seseorang itu hendak solat berjemaah di rumah? Okay. Bila saya sebut solat jemaah ni, ia merujuk pada kaum lelaki macam saya, dan yang mereka yang sama spesies dengan saya, yang ini kaum lelaki yang sudah sihat. Bukan kepada wanita, bukan kepada kanak-kanak kecil, tetapi kepada kita kaum lelaki. Okey. Boleh atau tidak jika seseorang itu hendak solat berjemaah di rumah? Boleh. Ya, ini apabila di tempatnya memang tak ada masjid. Tapi kalau kat Malaysia ni nak kata tak ada masjid susah juga. Kalau masjid tak ada pun memang ada surau, kan. Okey, tapi tempatnya memang tak ada masjid, memang tak ada surau, atau ada masjid, ada surau tetapi sangat jauh dengan jarak yang memang sukar untuk dia capai. Ini pun sekali lagi sesuatu yang agak mustahil, sebab kebanyakan kita ada kereta. Tak ada kereta boleh naik basikal. Mana basikal saya? Ada belakang tu, kan. Boleh naik basikal. Okey, jadi nak tak nak pergi atau tidak? Nak tak nak pergi atau tidak, ya. Jadi kalau betul lah, katakanlah memang betul tak ada masjid, tak ada surau, atau kalau ada pun jauh sangat, kena buka Google Map, kena buka Waze, apa semua tu nak pergi ke sana. Okey, boleh solat berjamaah di rumah, tetapi bagi mereka tidak ada keutamaan, tidak ada fadilat sebagaimana yang disebut oleh hadis-hadis itu. Kerana hadis-hadis itu sebenarnya merujuk kepada solat berjemaah, sekali saya ulangi, di masjid atau di mana-mana binaan yang dikenali oleh masyarakat setempat sebagai masjid. Apakah solat berjemaah mereka di rumah, di kalangan ahli keluarga itu lebih utama berbanding solat bersendirian? Saya tak berani berkata sebab saya tak temui hadis berkanaannya, jadi saya tak berani berkata ada kelebihannya. Tetapi dari sudut yang lain mungkin ada kelebihan lah dalam rangka mendidik ahli-ahli keluarga, disiplin melaksanakan solat, membina hubungan sesama ahli keluarga. Mungkin dari aspek itu ada kelebihannya. Tetapi kalau nak kata kelebihan seperti pahala yang digandakan, seperti kelebihan darjat sekian-sekian, saya tak berani hendak berkata, kerana saya tidak mengetahui adanya dalil yang menyatakan sedemikian. Kalau ada, insya-Allah saya akan buat video lain pula bagi menjelaskannya, ya. Okey, seterusnya, bagi mereka yang solat di rumah itu, ada yang akan mendapat pahala, ada yang akan mendapat keutamaan seperti mana apabila dia solat berjamaah di masjid. Macam mana pula tu? Okey, 2 senario. Pertama, ia merujuk kepada orang yang memang lazim pergi ke masjid, pergi ke surau untuk solat berjemaah. Cuma pada ketika itu, pada satu waktu itu, dia tidak ke sana kerana cuaca buruk. Sebab bila cuaca buruk, memang kalau ikut sunnah Nabi SAW, muazzin pun apabila melaungkan azan, antaranya akan menyebut, solat di rumahlah kalian. Solatlah di rumah kalian. Kita di Malaysia tak sebut. Kalau ada muazzin yang sebut tu akan dituduh W pula. Okey, jadi bila cuaca buruk seperti hari hendak hujan, hari sedang hujan, okey, yang sunnah ialah melaksanakan solat di rumah. Ataupun jika hujan itu dapat dikenal pasti lebih awal, boleh jamak di masjid. Tapi maknanya katakan sekarang ni petang,
sekejap lagi maghrib, kemudian dapat dilihat nanti isyak akan hujan lebat, maka nanti maghrib jamak takdim dengan isyak berjemaah di surau, di masjid. Okey, itu sunnah Nabi SAW. Meskipun kita di tempat kita mastautin, tempat kita mukim, tapi susahlah, nanti kena tuduh W pula kan. Jadi bila dalam suasana demikian, cuaca buruk, dia solat di rumahnya, padahal dia seorang yang lazim. Key point dia ialah dia seorang yang lazim melaksanakan solat secara berjamaah di masjid atau surau itu, maka dia mendapat pahala yang sama apabila dia melaksanakannya di rumah. Itu situasi pertama. Situasi kedua masih lagi merujuk kepada orang yang lazim melaksanakan solatnya secara berjamaah di masjid, di surau, tetapi dia terhalang kerana sakit atau musafir, maka dia mendapat pahala yang sama meskipun dia solat secara berseorangan. Merujuk kepada sebuah hadis dalam Sahih Bukhari, seorang hamba yang sakit atau dalam musafir, maka dia mendapat pahala yang semisal orang yang bermukim atau orang yang sihat. Okay. Ini khas hanyalah kepada orang yang memang lazim. Maknanya dia memang selalu ulang-alik 5 kali sehari ke masjid, ke surau, solat berjemaah. Cuma satu hari tu dia sakit. Dan sakitnya tu sakit yang dia bimbang akan merebak. Okay? Penyakit yang boleh merebak, lalu dia solat di rumah supaya tidak membahayakan jemaah lain di masjid. Maka dia mendapat pahala, mendapat keutamaan yang sama seperti mana yang lazim dia lakukan, yang ini solat di masjid. Demikian juga dia seorang yang lazim berulang-alik ke masjid, ke surau, solat berjemaah, lalu dia terpaksa musafir, dan bila musafir dia tidak solat di masjid di sana, dia tetap mendapat pahala yang sama. Hadis ini saya bagi di bahagian link, hadis daripada Sahih Al-Bukhari. Baik, jadi ini dua senario orang yang solat di rumah. Satu kes dia tidak mendapat keutamaannya itu. Okey, satu kes lagi dia mendapat keutamaan kerana dia orang yang memang lazim pergi solat berjamaah di masjid. Baik, apakah ada solusi dalam perkara ini? Sebab saya faham, saya pun ada anak-anak dan kita pun hendak membiasakan ahli keluarga kita untuk solat. Dan kadang-kadang anak-anak ni bila ayahnya tak ada, mak ni cakap, dia tak nak dengar. Okey, jadi apakah ada satu solusi dalam hal ini? Ya, memang ada. Yang pertama sekali, bawa. Kalau anak-anak tersebut dah tahu solat and they can behave themselves, bawa sama ke masjid atau surau. Jangan biarkan mereka solat bersendirian di saf belakang, kerana kemungkinan besar mereka hanya akan bermain-main dengan rakan-rakan. Tapi bawa mereka solat dalam saf. Kalau ada orang yang tegur, tegur dia balik. Jangan halang anak saya untuk solat bersama. Okay, this is not your mosque, this is not your surau. Jangan halang, ya. Okay, itu option yang pertama. Option yang kedua, katakanlah mereka ni tak sesuai, atas sebab-sebab tertentu tak sesuai untuk dibawa ke masjid dan surau. Anda sebenarnya boleh melaksanakan solat dengan cara ini. Okey, dalil dulu hadis dalam Sahih Al-Bukhari daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahawa Muaz bin Jabal lazimnya, kebiasaannya solat bersama Nabi SAW. Kemudian bila dah habis selesai, pulang ke kaumnya dan mengimami kaumnya. Maksudnya apa? Bila solat Zuhur, katakan Muaz ni dia datang hadir sebagai makmum, solat belakang sebagai makmum, Nabi SAW menjadi imam. Bila dah habis, dia balik pada kaum dia, dia balik pada kampung dia, dia pula menjadi imam sementara kaumnya menjadi makmum. Okey, sekarang ni apakah dia melaksanakan solat fardu itu 2 kali? Tidak, dia sebenarnya melaksanakan solat fardu itu sekali saja. Yang ini apabila dia menjadi makmum di belakang Nabi SAW. Apabila dia pulang mengimami kaum dia, dia sebenarnya solat sunat, sementara kaum dia solat fardu. Kalau tadi Zuhur, kaum dia solat Zuhur, dia cuma solat sunat 4 rakaat, solat sunat biasa saja. Okey, kalau nak solat sunat yang Ba'diyah yang 4 rakaat pun boleh dipersilakan, tetapi dia solat sunat. Sementara makmumnya, yang ini kaum dia, solat fardu. Dan memang boleh untuk berbeza niat. Yang ini imam solat sunat,
makmum solat wajib. Boleh saja ya. Kita di Malaysia kata tak boleh kan? Nanti habislah kena W lagi. Alright. Jadi memang dibolehkan, dan ini sesuatu yang memang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menegahnya, yang kita sebut sebagai sunnah takririyah. Jadi kepada anda, wahai suami, wahai ayah, saya pun termasuk sama. Katakan anda pergi ke masjid, ke surau, anda solat berjemaah. Okey, anda terfikir macam mana nak didik, macam mana nak biasakan ahli keluarga anda juga solat. Tak apa, solat dulu, balik rumah, anda panggil dia orang semua solat. Mereka solat zuhur yang fardu tu, anda menjadi imam, tapi anda solat sunat. Yang subuh, yang zuhur, yang asar, yang isyak. Sekarang masuk yang maghrib tu macam mana? Bila hal ini para ahli fiqh, mereka berbincang pula. Sembahyang sunat tu 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh. Tapi kalau maghrib 3 rakaat macam mana? Jadi mereka bicarakan dalam perkara ini, khas dalam perkara ini saja, memang boleh solat sunat 3 rakaat. Yang ini, si ayah itu, si suami itu, dia pergi ke masjid, ke surau, solat maghrib berjemaah, dia sebagai makmum. Bila dia balik ke rumah dia, dia pula menjadi imam. Dia solat sunat 3 rakaat. Tetapi ahli keluarganya solat maghrib yang fardu tu 3 rakaat. Hadis ini pendek saja. Hadis Sahih Bukhari nombor 700 ikut penomboran Fathul Bari. Saya bagi di bahagian description juga ya. Ini sudah tentu sesuatu yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan pertama kali dengar. Mesti terkejutnya. Tak apa, teruskan kajian. Tetapi memang sesuatu yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Muaz bin Jabal, dia juga ingin menjadi imam kepada kaumnya. Dia pun ingin mendidik kaumnya untuk solat, untuk membiasakan kaumnya solat, mendisiplinkan kaumnya untuk solat. Tapi dia pun nak solat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi makmum sementara Nabi menjadi imam. Dua-dua pun dia nak. Macam mana tu? Lalu dia tetap solat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi makmum. Kemudian dia balik pada kaum dia, dia menjadi imam pula. Cuma apabila dia solat bersama Rasulullah, itu ialah solatnya yang wajib, solatnya yang fardu. Apabila dia kembali kepada kaumnya, dia melaksanakan solat sunat. Solat sunat mutlak ke, ba'diyah apa ke, sementara kaumnya melaksanakan solat sunat yang solat yang fardu bagi waktu tersebut ya. Jadi ini solusi yang ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, asalkan kita nak ada jalannya, ayuh kita merajinkan diri untuk solat secara berjemaah. Baiklah, sudah pun hendak maghrib. Jadi moga-moga penjelasan saya ini dapat menjawab soalan tentang solat berjemaah di rumah. Setahu saya memang ada berlaku salah faham bahawa solat jemaah ini di mana-mana saja akan mendapat kelebihan-kelebihan tersebut. Sebenarnya tidak. Yang dimasukkan ialah di masjid ataupun binaan, ataupun lokasi yang mengikut masyarakat setempat itu, itulah masjid mereka. Dan ada satu lagi perkara. Untuk mendapat keutamaan tersebut, fadilat tersebut, hendaklah jemaah itu jemaah yang pertama bersama dengan imam. Maknanya takbir yang pertama bersama dengan takbir imam. Katakan solat Zuhur, sekarang ni azan 1.18. Katakan solat Zuhur iqamahnya 1.28. Dia pun di sana juga solat Zuhur berjemaah 1.28. Bukan mari pukul 2, pukul 3, kemudian jumpa 2-3 orang himpun. Itu nak solat jemaah sekian, dipersilakan, tetapi tidak mendapat keutamaan solat jemaah yang disebut oleh hadis. Yang disebut oleh hadis-hadis itu solat berjemaah di masjid dan solat jemaah yang pertama bersama imam. Takbir yang pertama bersama imam. Jika makmum masbuk, dan dia makmum masbuk bukan kerana kemalasannya, bukan kerana poor time managementnya, dia memang dah sampai awal, dia memang nak takbir pertama bersama imam, tapi tiba-tiba terkentut pula, kena pergi ambil wuduk, masuk balik saf, tapi dah jadi makmum masbuk rakaat kedua, rakaat ketiga, in that case tak apa, dia mendapat keutamaan tersebut. Demikian juga, dia memang datang awal, tapi cari-cari parking, alamak, by the time dapat parking, by the time apa semua tu lambat sikit jadi makmum masbuk. Dalam kes begitu tak mengapa, dia dikira mendapat fadilatnya. Tapi kalau yang sengaja datang lambat, 3:30, jumpa 3 orang panggil-panggil geng, okey, mungkin jemaah itu lebih bagus daripada berseorangan, tetapi dia tidak mendapat kelebihan, keutamaan sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya itu. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.